Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala buat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas mengajian kita berkenaan dengan gagasan Sahih Imam Muslim. Pada kali terakhir kita bincang dahulu, kita sampai kepada tajuk berkenaan dengan cara solat Nabi SAW, solat malam baginda, berkaitan dengan solat malam Nabi SAW dan juga berkenaan dengan doa dia, pengosongan waktu ibadat baginda dan juga doa baginda SAW, doa baginda SAW. Jadi kita sampai tu kali terakhir. Saya buka. Okay. Jadi yang terakhir kita bincang tu, okey. Kita ambil itu, kita baca sampai hadis yang ke nombor 351 351. Kita ambil berkenaan dengan yang kita ambil itu bab berkenaan dengan pada hadis 351, itu bab berkenaan dengan cara, bab fi kaifiyati solati Rasulullah SAW bil lail wa tabattulihi wa du'aihi, bab mengenai cara solat Rasulullah SAW pada waktu malam, pengosongan waktu ibadat baginda dan juga doa baginda sallallahu alaihi wasallam, dan doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil itu di mana dalam hadis berkenaan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa beliau malam di sisi Maimunah Ummul Mukminin, dan dia adalah mak saudara kepada dia, mana Maimunah ni adik-beradik kepada Mufadl. Dan lalu jadi mak saudara ni, dia juga isteri Nabi SAW. Maka dia jadi Ibn Abbas tidur di rumah berkenaan lah. Jadi kita bincang tu, dia tidur kan, dia tidur melintang daripada bantal tempat baring tu, dan Nabi SAW memanjang. Lalu Nabi SAW tidur sehingga separuh malam atau sebelumnya sedikit atau sepasnya sedikit, dan lalu baginda SAW akan bangun. Dia jadi menyapu daripada wajah baginda SAW, dan baginda baca 10 ayat penutup surah Al-Imran. Kemudian baginda akan bangkit kepada bekas air yang tergantung dia tu. Dan syan tu disama macam kirbah yang dah usang, kulit kering, kulit yang kering. Baginda berwuduk daripada bekas tersebut dan elokkan wuduk. Cuma kita bincang tu waktu berkenaan dengan 10 ayat penamat surah Al-Imran tu, kita kata yang betul ni kalau kita tengok pada riwayat yang datang, ada sebut berkenaan dengan bukan 10 tu, bukan 10 ayat sampai habis, tapi maksud dia adalah 10 tu 10 kali berhenti. Kalau kita bilang balik yang baca tu kan, itu lebih tepat. Wallahu alam, tapi ikut pada ada riwayat yang datang Nabi baca sampai dia sebut ayat ke-5 aje. Kita bincang tu kan. Kemudian dia kata baginda bangkit ke tempat kepada bekas kulit, lalu baginda berwuduk daripadanya dan elokkan wuduk. Kemudian baginda bangun solat. Ibn Abbas kata dia akan bangun dan buat seperti mana Rasulullah SAW buat. Kemudian dia pergi dan berdiri ke sebelah baginda SAW. Dan baginda SAW letakkan tangan baginda yang kanan ke atas kepala dia dan ambil telinga dia yang kanan
baginda tarik. Kemudian dia baginda solat lah 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian baginda solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat kan. Sebelum sekali 2 2 2 2 jadi 5 lah. 2 kali 5 kan. 2 2 2 10 ha. Kemudian baginda witir dengan 1. Kemudian baginda balik sehingga datang muazzin, baginda bangun dan baginda akan solat 2 rakaat yang ringan, kemudian baginda keluar solat subuh. Okey, nak ceritakan baginda solat qiyam, kemudian baginda akan rehat dan tunggu azan, baginda bangun solat, kemudian baginda akan bangun bangkit ke untuk solat subuh. Okey. Satu ayat kata yang disebut berkenaan dengan tadi syan, ada kalimah dia lain dengan syajbin. Itu bekas air yang telah lama daripada air, lalu baginda akan bersiwak, wuduk dan meratakan wuduk. Kemudian baginda tuangkan air sedikit. Okey. So jadi kat sini okey. Sambung sini Dia kata wa fi ukhra, dan pada yang lain, dua yang lain, faqumtu an yasarihi, aku bangkit, aku berdiri di sebelah kiri baginda SAW. Fa akhadha bi yadi fa adarani an yaminihi, lalu baginda SAW ambil tangan aku dan juga baginda pusingkan aku ke sebelah kanan baginda SAW. Jadi dia tarik, dia pusingkan Nabi ni. Kemudian dia kata fatatamat salatu Rasulullah SAW milli salasa asyarata rakaatan. Jadi dia kata cukuplah solat atau sempurnalah solat Rasulullah SAW pada waktu malam sebanyak 13 rakaat. 13 rakaat. Bercampur dengan 2 permulaan, lepas tu sekali dengan apa yang 11 selepas tu. Dan 13 lah maksudnya 2, lepas tu yang memulai baginda bangkit tu, kemudian baginda akan solat 11 rakaat. 11 rakaat. Ini dalil bahawa masalah kalau kita berkeras yang kata 3 11 atau 8 kan. 8 atau 13 11 atau 13. Jumlah solat malam Nabi SAW tu kita kata yang tu Nabi buat perbuatan Nabi, tapi Nabi tak pernah kata buat banyak ni saja. Ini kena faham pasal kes solat malam ni sebenarnya dia memang terbuka untuk orang tu bangun pada waktu banyak mana yang dikehendaki, dan tak kira rakaat tu banyak mana sebenarnya. Sebab itu yang difahami daripada perbuatan atau tunjuk ajar Nabi SAW kepada para sahabat berdasar kepada kelaratan mereka saja. Tak solat tu. Kalau mampu 3 je lah. Kalau mampu 5. Kalau lebih, lebih. Tak ada masalah. Cuma kita kata kadang-kadang kita lah dari segi masalah jumlah ikut, tapi dari segi masalah tempoh panjang tak ikut. Itu tak betul juga. Okay, dia kata summa taja'a, kemudian baginda berbaring, fana mahatta nafakha, lalu baginda akan baring tidur sehingga baginda berdengkur. Bahkan nama nafakha, dan baginda dahulu bila baginda tidur baginda akan berdengkur. Kata baginda akan SAW berdengkur. Okey. Nah, ini bukannya kalau ada orang kita kata akan kata penyakit lah, sumbat sebagainya. Betul, normal sebenarnya untuk orang tidur berdengkur. Ya, cuma masalah dia tidur tu dalam ke tidak. Sebab kita dah belajar tu pada hadis yang sebelum ni, bahawa Nabi SAW tidur 2 mata, tak tidur hati dia. Lalu memang kita kata benda tersebut Wallahualam, mungkin ada separuh orang baca benda ni khas untuk Nabi SAW. Tapi ada juga yang menyatakan bahawa kalau dia kata selagi tidur ayam, maka benda tak mengapa. Para sahabat Nabi tersenguk-senguk bila tunggu Nabi, tapi bila pernah diiqamahkan untuk solat, Nabi tak suruh mereka solat wuduk semula sebelum solat. Itu yang antara pertentangan dalil, antara dalil kenapa khilaf berkenaan dengan tajuk masalah tidur kan. Tidur tu membatalkan wuduk ke tidak kan. Itu antara benda yang menyebabkan, sebab dalil itu datang dengan pengertian macam inilah hadis ni. Kalau orang tu pakai, dia kata tengok Nabi tidur sambil berdengkur, tapi boleh je Nabi SAW masih boleh Nabi SAW solat ni tak berwuduk balik untuk solat. Sedangkan Nabi lepas daripada perkara tersebut, Nabi pergi solat. Mana tertidur tapi Nabi pergi solat. So kat situ yang kena imbangkan. Jadi para ulama kata, separuh ulama macam kes dalam mazhab Syafi'i contohnya kan, mereka letakkan kata bahawa punca
boleh lagi tu adalah kerana tidur tu keadaan yang rapat punggung. Tidur boleh tapi punggung kena pastikan rapat. Maksud rapat tu adalah dia punya papan dia punya punggung daging tu tak beralih macam tu. Dia macam tu rapat. Duduk macam duduk lah, duduk menunjuk kaki. Jadi ketika tu kononnya tak boleh panggil kentut keluar tanpa disedar. Mesti disedar. Jadi oleh kerana untuk jadi tajuk, dia kata kalau dia kata macam tu tak apa. Tapi itu pendapat Mazhab Syafi'i lah. Pendapat mazhab lain kata tak. Dia kata ukuran dia adalah tidur tu nyenyak ke atau tak nyenyak. Nyenyak atau tidak. Kalau dia bangun-bangun, apa jadi? Kan? Dah berapa bulan ni. Kalau dia start dah jadi macam tu, nescaya dia akan panggil apa dia kalau keadaan macam tu, nescaya itu yang membatalkan sebab dia kira macam orang dah hilang akal. Hilang akal tak sedar. Adapun kalau ketika mana dia masih tengah-tengah tersenggup, maka tak mengapa. Ini boleh applicable kepada kes hari Jumaat. Hari Jumaat kalau kita tengok siapa-siapa yang pergi tengok orang solat Jumaat. Siapa yang tak tengok tak tahu cerita lah. Siapa yang tengok orang solat Jumaat, tajuk ni timbul. Sebab sebahagian besar orang lelaki yang datang solat Jumaat tu kadang-kadang pergi office, letih dan sebagainya. Kadang-kadang datang hari Jumaat dapat pula masjid ada aircon, siap. Dipadam. Ni benda yang berlaku betul. Jadi dengan sebab itu kalau kita kata benda tersebut kes hadis Nabi yang tadi kan bila Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata Nabi tidur sambil berdengkur kemudian bagi dia bila dia kata wa kana idza nama nafakha fa atahu bilalun lalu datang kepada bagi Bilal fa'adanahu bis salah, lalu dia akan panggil Nabi beritahu Nabi tentang solat. Faqama fa shalla wa lam yatawadda, lalu baginda bangkit lalu lepas baginda solat dan baginda tidak berwuduk, tidak akan berwuduk. Wa lam yatawadda ni tajuk yang menjadikan tajuk khilaf lah. Kalau ni kata dalam hadis ni tak datang kisah ni, tajuk dia hilanglah, kita kata anggap bahawa Nabi tak tidur dengan sekian, tapi ini dah tajuk berdengkur tu keluar. Cuma kisah lah sebenarnya tidur berdengkur atau tidak tadi itu bukan lagi maksud deep sleep, tidur yang dalam. Tak semestinya orang tu panggil berdengkur atau tidak. So dengkur ni adalah biasa. Kadang dia tengah cakap biasa pun terlelap sekejap pun boleh berdengkur. Itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi tajuk. Tajuk dia bukan kita menentukan dia terkeluar daripada kesedaran tu dengan dengkur. Jadi kalau orang tu rasa macam yang sebetulnya kalau dia rasa mana ada soalan. Tidur berdengkur belum dianggap tidur nyenyak. Belum. Berdengkur belum lagi actually. Berdengkur belum lagi. Secara peribadi kan. Kadang-kadang kita sembang dengan kawan, sembang dengan bila daripada sekolah, daripada duduk belajar dulu pun. Memang kadang-kadang ada kawan-kawan kita dia macam sembang dia gitu balik. Dia terdengkurlah bunyi. Benda tu bukan lagi nyenyak. Deep sleep ni kadang kalau kita ikut ukuran kan, memang dia hilang kesedaran langsung. Adapun orang yang kadang-kadang tersengguk-sengguk tu kadang-kadang terbunyi dengkur tapi dia masih tersengguk lagi, dia kejap dia macam tidur ayam. Itu beza lah. Jadi bila macam kisah tadi, kisah yang orang tu kalau tidur tak nyenyak, dia pasal kes dia guideline dia adalah tidur. Masalah macam ada tidur tu membatalkan. Kalau Syafi'i sebahagian tu kata kalau dia kata tidur tu panggil punggung tak rapat, punggung tak betul. Tidur dengan cara yang miring ke melentang sebagainya. So bagi kebanyakan kalian itu menyebabkan kenapa kena wuduk balik. Dia kata batal. Dia kata batal. Tapi kalau dia kata yang lain kata tak. Deep sleep ni ataupun tidur nyenyak ni dia ukuran dia masing-masing tahu sebenarnya. Macam hari Jumaat ni pengetahuan lah bagi siapa yang tak tengok Jumaat. Hari Jumaat tu kadang kepala orang hilang. Dia duduk macam tu kan, dia tunduk kepala sekali dari belakang nampak tak ada kepala. Tapi orang tadi kan kadang-kadang kepala tu memang dia macam bila macam komat tak ada macam kena kejut bangun, tak ada. Kebanyakan tak ada macam tu pun.
Kalau ada kata-kata macam tu, dan dapat pula dapat Syafi'i tentang tajuk masalah punggung tu rapat. Tapi sebenarnya bahaya dia yang kita tak ni kan. Kes kalau kita kata punggung rapat ke tidak. Kita tak jadikan syarat dia adalah tidur nyenyak. Problem dia adalah kadang-kadang punggung kita rapat ketika tidur tu kita tak sedar, kita angkat. Buang angin tu kita angkat. Badan kita refleks kan. Itu benda yang kita kata benda tu bahaya lah. So sebaiknya kalau orang tu rasa tidur itu adalah nyenyak, tak sedar diri. Macam tu, macam ada kes dia orang buat lawak kot. Cerita dia ada orang tu masuk masjid hari Jumaat. Dia masuk masjid hari Jumaat, kemudian dia nak solat Jumaat lah. Okay. So jadi bila dia bangun dia pergi masuk masjid, solat 2 rakaat, kemudian dia pergi baring dia sandar diri dia dekat tiang masjid. Okay. Dia duduk sandar diri masjid, dia padam. Lepas tu kemudian bila dia sedar-sedar, ada orang kejut bangun, so dah iqamat. Mana sepanjang waktu khutbah tu dia tak sedar diri langsung. Lepas tu bila dia dikejutkan untuk solat, dia terus kata macam, tak ada khutbah ke? Tak ada khutbah ke? Dia kata macam tu. Bila dia kata tak ada khutbah ke tu, bermaksud ketika waktu tengah-tengah tidur tadi tak sedar langsung. Imam berkhutbah sebagainya, sebut ibadallah tak ada. Tapi bila dikejutkan ketika nak solat, ketika dikejutkan untuk dia untuk solat Jumaat tu, dikejutkan dia, ketika tu baru dia sedar, tiba terkejut macam seolah orang kata Jumaat tanpa khutbah. Sedangkan khutbah dah berjalan. Cuma dia yang tak sedar diri. Pada keadaan macam tu, dia confirm wajib kena wuduk balik. Kalau kita kata dah akal dia hilang. Sebab kalau dia kata pergi balik pada asal kan. Kalau mazhab Syafi'i sendiri pun dia kata kalau tidur tu minyak pun asalkan punggung rapat. Tapi Indian kalau kita kata kalau hilang akal, pingsan, dia kata tak setuju. Hilang akal tadi menghilangkan akal taharah. Sebab itu basic dia. Sebab kita kata ketika tidur tak tahu apa jadi. Jadi sebab tu menyebabkan kalau tidur yang nyenyak atau dia pingsan kan, dia dikira sebagai pembatal wuduk. Pembatal lagi wuduk. Tapi kalau sekiranya dia masih ada kesedaran dan sebagainya, maka tak batalkan wuduk. Jadi ukuran dia lebih kepada sedar atau tidak lah. Okey. Kemudian wa kana yaqulu fi du'aihi, dahulu Nabi SAW berkata pada doa baginda, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Allah jadikanlah dalam kalbuku nura, cahaya. Wa fi basari nura, pada penglihatanku cahaya. Wa fi sam'i nura, dan pada pendengaranku cahaya. Wa an yamini nura, pada kananku cahaya. Wa an yasari nura, dan pada kiriku cahaya. Wa fawqi nura, dan kananku atasku cahaya. Wa tahti nura, dan juga bawahku cahaya. Wa amami nura, hadapanku cahaya. Wa khalfi nura, dan belakangku cahaya. Wa azim li nura, dan perbesarkan untukku cahaya. Cuma kita kata yang kes doa ni, dia punya tempat betul dia dibaca sebenarnya adalah ketika mana nak bergerak pergi ke solat. Cuma ada riwayat yang kata Nabi baca dalam solat tu sendiri. Solat malam tu, solat witir tu Nabi bacakan. Ada riwayat yang kata Nabi baca ketika mana bangkit untuk pergi ke solat. Jadi pasal benda tu lebih bertepatan dengan perbuatan Nabi doa tu, sebab gelap nak pergi keluar ke masjid daripada rumah isteri dia, nak pergi ke masjid tu mungkin payah, penglihatan tak ada, lampu tak ada. So Nabi doa dengan minta supaya Allah berikan cahaya, dan dimaksudkan cahaya nanti adalah cahaya hari kiamat nanti. Kata wasaba'an fit tabut, dan dia kata dan 7 pula pada tabut. Tabut ni dekat teki bawah saya tahu Aisyah kalimat nasihat karib karib perawi tu, rawi hadis ni daripada Anas, dia lupa berkenaan dengan 7 lagi. Qalu wal murad, dan dia kata dikendaki dengan tabut ni al-adla wa baik wa ma tahwihi min al-qalb, mana tulang rusuk dan juga tulang rusuk rangka rusuk tu. Rangka tu yang dikandung daripada kalbu, paru-paru dan sebagainya lah. Ini adalah memberikan keserupaan dengan peti. Kerana peti kan tutup kan apa dalam dia. Demikian juga ada 7 lagi, dia maksud dia dalam hati dia.
Dilupa. Wasab'an fi qalbi walakin nasituha. Dia kata, maksud dia yang disebutkan tentang tempat yang Nabi katakan minta doa cahaya. Cahaya. Fadzakara, lalu dia ingatlah, dia ingatkan sebahagian kata asabi, asabi, sarafku, lahmi, dagingku, wadami, darahku, daging, darah, wasya'ri, rambutku, wabashari, kulitku, wadzakara khislatain, dan sebut dua lagi benda. Wa fi ukhra wa fi lisani nura, pada lidahku cahaya. Wa fi akhirih waj'al li nura, dan jadikan untukku cahaya. Wa fi ukhra, yang hadis yang lain, waj'al li nura, jadikan untuk waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Ini bukannya berkaitan dengan masalah kita jadi cahaya ataupun kita jadi jadi Nur Muhammad. Geng-geng ni kan kadang yang pelik-pelik kan suka yang tu. Dia kaitkan doa ni dengan masalah cahaya, untuk jadi bercahaya. Sebab jadi orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti memang mereka akan diberikan cahaya. Okey. Ketika mana hari kita pada hari kiamat nanti berjalan di mahsyar, dan kawasan sebelum sampai sirat memang kawasan tu ada gelap. So memang diberikan kepada orang beriman cahaya. Cahaya yang tak diberi kepada orang munafik atau orang kafir. Cuma cahaya tadi kan untuk dia berjalan dan bergerak di mahsyar. Daripada arah kanan mereka dan hadapan mereka ada cahaya. So, jadi Nabi SAW dan doa baginda berkait dengan tajuk pergerakan baginda untuk pergi solat subuh dalam keadaan gelap tu. Baginda SAW berdoa ketika perjalanan atau waktu nak keluar ke masjid, baginda akan berdoa dengan doa tersebut. Sebab tu dijadikan dan azkar sabah masak, dijadikan doa minta cahaya ni dalam doa-doa yang masuk pada doa pergi masjid. Doa pergi masjid. Bukannya doa yang masuk dalam sebahagian solat. Cuma walaupun riwayat ada datang, ada riwayat datang, Masuk Muslim datang satu riwayat kata Nabi baca doa ni dalam solat. Tu banyak orang kadang dia kata inilah, tapi riwayat yang banyak datang kata Nabi baca ketika mana untuk pergi ke masjid. Okey. Sama itu okey, baik. Dia kata wa an Zaid bin Khalid Al-Juhani, daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani. Okey. Daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, annahu qala, bahawa dia berkata, dia kata la armuqanna salat Rasulullah al-lailata. Aku pasti akan tiru ataupun contohkan solat Rasulullah SAW pada malam ini. Zaid bin Khalid Al-Juhani dia tunjukkan kepada orang yang berada depan dia, perawi yang riwayatkan kisah tu, kisah yang dia sebut ni, dia kata aku pasti akan serupakan, tiru, buat seperti serupa macam solat Rasulullah SAW. Lalu fasalla raka'ataini khafifatain, lalu dia setelah solat 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan dia solat. Sekali solat 2 rakaat yang ringan. Ya. Okey. Dia kata akan dah tunjukkan Rasulullah SAW. Fasalla raka'ataini khafifatain, lalu dia solat 2 rakaat yang ringan. Ini mula sekali lah bangkit tidur yang macam Ibn Abbas ceritakan. Nabi akan solat 2 rakaat, kemudian yang ringan, kemudian Nabi tunggu sekejap, baginda Islam bangkit untuk qiyam, solat yang panjang. Thumma shalla rak'ataini tawilataini. Dia kata kemudian dia solat 2 rakaat pula yang panjang, kemudian 2 lagi yang panjang, 2 yang panjang. Okey. Kemudian dia kata summa shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Dan dia solat 2 rakaat yang kurang daripada 2 rakaat yang awalnya. Ini maksudnya disebut tawilatain 2 kali 3 kali itu untuk begitu panjang sangat solat dia. Solat dia ketika yang 2 rakaat yang 2 rakaat yang kedua. 2 rakaat yang pertama kita fahamlah yang kita kata yang mula-mula, ada sebahagian para ulama kata solat sunat wuduk. Ada yang separuh samakan
tentang solat tu dengan solat sunat wudu. Ada separuh samakan dengan solat sunat wudu. Ya. Uh, ada separuh samakan solat sunat wudu. Jadi apa 2 rakaat pertama lah. Kemudian baru masuk pada core solat malam. 2 rakaat, tapi nanti kata 2 rakaat tu disebut dengan 3 kali panjang. Dua rakaat yang panjang. Ditambah dengan sebutan panjang tu berkali-kali. Okay? Berkali-kali. Okay. Kemudian dia kata dia solat 2 rakaat, dia kata summa shalla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Dan dia bagi akan solat 2 rakaat, yang 2 rakaat ni adalah kurang daripada 2 yang sebelumnya. Mana pendek, ringan, kemudian panjang, kemudian panjang kurang sikit daripada yang pertama. Okay. Summa shalla raka'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian dia solat 2 rakaat pula. Ini dah kira perkali kepada solat qiyam tu, tolak kalau kita solat sunat wudu apa yang wudu tu, kita dah ada 6 lah. 6. Cuma solat rakaat ini wahuma dun lataini qablahuma. Thumma autara, kemudian baginda akan berwitir. Fadzalika salasa asyarata rakaatan, maka itulah 13 rakaat. 13 rakaat. 2 4 6 8 10. Ya. 12 lah. Dia solat 2 rakaat kurang daripada itu. 2 rakaat kurang itu dia dikalikan kepada itu. Mula-mula 2 rakaat sangat panjang. Kemudian 2 rakaat kurang sikit. Kemudian 2 rakaat kurang sikit. Kemudian 2 rakaat kurang sikit. Kemudian apa baginda akan witir. 1 2 ya. 1 2 1 2 3 4 5. Yalah 5. Campur dengan 2 rakaat yang ringan. Lepas tu jadi 13. Jadi 13 rakaat. 13 rakaat pada satu malam. Okay. Okay, baik. Okay, itu yang datang dengan cara solat tu. Kalau kata maksudnya kalau panjang tu, yang pertama yang apa 2 rakaat yang kedua. Lepas daripada 2 rakaat yang dikatakan solat sunat wudu, sunat wudu, kemudian itulah baru ada mulakan dengan ni. Okey. Kejap. Ini rakaat ini. Okey. Okey. Baik, kemudian wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza qama ila salati min al-jawfil lail. Dahulunya baginda Islam akan berkata apabila baginda bangkit kepada solat daripada tengah malam, pada tengah malam, dari yang tengah malam, baginda akan berkata Allahumma lakal hamdu. Ini sebenarnya ketika doa istiftah. Maksud berdiri bangun kepada solat tu adalah ketika istiftah solat malam. Lepas tu solat doa istiftah ni banyak sebenarnya, yang sebahagian besar daripada yang banyak itu adalah apa yang para sahabat riwayatkan sebab mendengar daripada Nabi SAW baca tengah malam. Yang hadis yang Ali dan sebagainya kan. Yang kata-kata benda tersebut sebenarnya banyak patut diketahui bahawa Nabi SAW dahulu sebenarnya bila solat malam tu yang banyak doa-doa yang lain. Adapun macam kali pada doa istiftah yang betul-betul tepat macam Nabi SAW ajarkan untuk solat fardu adalah seperti yang dibaca oleh yang dibelajar oleh Abu Hurairah anhu. Dia tanya Nabi diam antara takbir dengan bacaan. Nabi cakap apa? Itu doa istiftah yang Allah ba'id baina wa khataaya. Ya Allah, jauhkan aku di antara aku dengan jauhkan di antara aku dan juga kesalahanku. Macam mana kau jauhkan timur dan barat. Jadi doa tu sebenarnya kan itu yang paling tepat pada solat fardu. Adapun ketika solat malam memang banyak. Ini antara yang kita baca ini antara doa yang Nabi baca ketika istiftah. Ketika permulaan solat malam, baginda akan mula baca dengan bacaan berkenaan antara yang Nabi sebut ketika mana baginda qiyam. Okey.
Okey. Dia kata Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, miliklah engkau segala, milik engkau lah alhamdu, segala pujian. Anta nurus samawati wal ardi. Engkaulah cahaya seluruh langit dan juga bumi. Okey. Maksud dia yang menjadikan dia terang. Okey. Ini bacaan dia kata apa? Dia kata munawwir, yang menerangkan. Dia ikut kata Hasan Basri dia kata itu. Dan dari adalah bacaan apa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia kata Allah nurus samawati wal ardi. Allah nur nawwara. Ini dah fathah dia apa dalam qiraat. Dalam qiraat bacaan Ibn Ali dia kata baca Allah nurus sama Allah munawwi Allahu nawwaras samawati wal ardh dengan fathah nun wa musyaddad. Berkata Ibn Abbas lalu maksud Allah Taala nur cahaya seluruh langit dan bumi adalah memberi hidayah kepadanya, memberi hidayah kepada keduanya. Mana maksudnya langit dan bumi, bulan, bintang, planet dan sebagainya, sebagai jirim di angkasa lepas, dan kemudian di muka bumi ini semua sekali di bawah petunjuk Allah SWT. Allah Ta'ala jadikan dia bergerak, berjalan, berhenti dan sebagainya, semua dengan pentadbiran Allah Ta'ala, kehendak dia. Mujahid bin Jab berkata mudabbiruha. Nurus samawati ada mudabbiruha, yang mentadbirnya. Qila huwa munazzihun. Munazzahun fis samawati wal ardi an kulli aibin. Ada kata maksud dia adalah Allah Ta'ala disucikan di seluruh langit dan bumi daripada semua keaiban. Okey. Itu yang kata dan kata-kata orang Arab apa imratun nawwarah, maksud dia apa nawwarah itu yang mubarraah, bersih daripada semua kesangsian, keraguan. Dia nama ni dikatakan apa nur adalah nama pujian lah. Okey, macam dikatakan sebulan ni nurul balad. Budak apa sebulan ni adalah cahaya negeri ini. Ataupun syamsul zaman, matahari zaman berkenaan. Jadi ada kadang-kadang apa dia digunakan kalimah tu untuk sedemikian lah istilah orang Arab. Tapi kita sekarang ni bila kita sebut tentang tajuk apa yang kata nur tu, bukannya nur tu Nur Muhammad. Ini kadang ada orang tu dia terjemahkan Allah Ta'ala nur. Jadi dia Allah Ta'ala bagi tahu kita faham. Memang kita kata Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala lah. Masalah dia bila sebut tentang dia cahaya langit dan bumi tadi, boleh masuk dengan maksud yang diterangkan tadi. Pasal orang Arab gunakan istilah atau kalimah cahaya, macam kata anda cahaya apa cahaya bagi semua. Dia bukan bermaksud orang tu apa kita kata orang Arab dah gunakan. Dia bukan bermaksud kita kita menafikan perbuatan penggunaan mereka. Cuma nak faham penggunaan kalimah tadi, maksud tadi mestilah balik kepada zaman awal Islam atau zaman jahiliah, zaman awal Islam. Zaman jahiliah baru pakai. Kalau pakai ketika mana zaman kita sekarang ni masalah. Banyak ahli falsafah dah masuk, so dia akan tukarkan maksud ayat. Kadang benda tu simple je, ditukarkan kepada maksud yang lain hanya untuk kena dengan kehendak mereka. Abul Aliyah berkata nurus samawati adalah muzayyin, yang menghiaskan as-samawati wal ardh, seluruh langit dan juga bumi. Samawat seluruh langit, bisyamsi dengan matahari, wal qamar bulan, wan nujum bintang-bintang wa muzayyinil ard bil anbiya, dan dia hias pula bumi dengan para nabi, wal auliya wal ulama, orang yang menjadikan hidup manusia ini berpandu arah. Dia letakkan apa nabi, rasul nabi, wali, para auliya dan para ulama. Okey, jadi maksud dia itu yang dimaksudkan dengan cahaya atau menghiaskan langit dan dengan bintang dan planet, bumi dengan ilmu-ilmuan ataupun manusia yang soleh. Okey, jadi faham jadi itu maksud pertama. Okey, maksud pertama. Kemudian dia kata anta walakal hamdu, dan milik engkau lah pujian, anta qayyumus samawati wal ard. Engkau lah as-samawati wal ard. Engkau lah al-qayyum. Qayyum pentadbir, pengurus. As-samawati wal ardi, seluruh langit dan juga bumi. Seluruh langit dan juga bumi. Allah Ta'ala lah dia punya pengurus yang mentadbir. Qayyum tu daripada qama, kataan qama yaqumu, okey. Itu qiyam ini, dan qayyum tu dia adalah mubalaghah, macam fa'ilun jadi fa'al, macam ghafir ghaffar, qahhar, qahirun qahhar, kan.
Okey, apa Jabir Jabbar kan, Jabbar. Fa'al. Jadi macam dekat dengan Qayyum. Dia lafaz mubalaghah. Maksud dia apa? Maksud dia dengan daripada pengertian itu datang daripada qama bisyai, yang bermaksud bila orang tu mempersiapkan apa diperlukan baginya. Macam masa kita nak apa? Berjalan, tengok cek tayar dan sebagainya, kita uruskan supaya semua benda cukup. Itu dipanggil qayyum. Qaim, yang melaksanakan yang apa? Yang menjalankan tugasan. Jadi ada kata apa qayyum. Ada qayyam atau qayyim. Dan membaca apa? Membaca Umar bin Khattab dahulu dia baca apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyam. Qayyam Al-Qamah qayyim. Baca yang qayyim. Qatadah apa kata Qatadah al-qaimu bi tadbir khalqihi. Maksud dia qayyum musammat atau qayyam musammat ard, maksudnya adalah yang mentadbir ataupun apa yang melaksanakan pentadbiran makhluknya. Betul asal Basri kata qaim, apa yang maksud dia qayyum tu atau qayyam adalah yang melaksanakan setiap yang kita yang tegak ke atas setiap jiwa dengan apa dia kerjakan. Mana tengok setiap jiwa tu apa jiwa tu kerjakan. Ibnu Jubair apa dia kata adam wujud, yang sentiasa wujud. Ibnu Abbas kata yang tidak dia tidak akan hilang dan tidak akan hilang atau binasa. Okey. Akan hilang atau tiada maksudnya sentiasa ada. Itu namanya qayyum, qaim. Daripada kata qaim, mana anta qayyum musamatul ard, engkau lah pentadbir dan pengurus yang sentiasa ada, yang mengawasi terhadap perseluruhan sekalian hamba. Okay. Walakal hamdu, dan milik engkau lah segala pujian. Engkau segala pujian, anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Engkau lah pentadbir Rabb, Tuhan, mentadbir seluruh langit dan juga bumi dan siapa dalamnya. Antal haqqu, engkau lah al-haq. Engkau lah al-haq. Wa'dukal haqqu, dan janjimu adalah hak. Setelah kita puji Allah Ta'ala, kemudian kita sebut tentang apa yang menjadi sifat bagi Allah SWT. Antal haqqu, engkau lah kebenaran. Wa'duka al-haqqu, dan janjimu adalah yang kebenaran, yang benar. Wa qaulukal haqqu, dan kata-katamu adalah yang benar. Wa liqa'ukal haqq, wa liqa'uka haqqun, bertemu engkau adalah benar. Bertemu engkau adalah benar. Wal jannatu haqqun, syurga adalah benar. Wan naru haqqun, neraka adalah benar. Was sa'atu haqqun, dan kiamat atau detik yang dimaksudkan itu adalah haqqun. Allah malaka aslamtu, ya Allah kepada engkau aku berserah. Wa bika amantu, dan kepada engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau aku kembali. Wa bika khasamtu, dan kepada engkau lah aku mengadu. Wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau aku berhukum. Faghfirli ma qaddamtu, maka ampunkanlah untuk aku apa yang aku telah lakukan terdahulu. Wa ma akhartu, apa yang aku lakukan terkini. Wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, apa aku nyatakan. Wa anta ilahi la ilaha illa anta, engkau lah Tuhanku, tiada ilah kecuali engkau. Okay, dan satu riwayat lain qayyimu, makan qayyam. Lafaz yang kita pakai dia qayyam. Ada qayyum, ada lafaz qayyimu. Tapi kita sebut dia tajuk dia adalah pentadbir yang mengurus yang dikira sebagai kepada mengetahui segala perbuatan hamba dan menguruskan segala pergerakan ataupun kejadian yang benda yang meneruskan kehidupan mereka. Okey. Bila kata Rabbus samawati wal ardh adalah maksud dia betul Rabbus samawati wal ardh adalah muslihuha, yang mengelokkan kedua-duanya. Okey. Dan juga mengelokkan sesiapa padanya. Jadi kalimah Rabb ni dia kata sebenarnya asal dia Rabb tu Rabbatu, dia adalah tumbuhan yang elok padanya akan binatang ternakan. Dikatakan Rabba yurabbi Rabban fahuwa Rabbun dia adalah Rabbun wa Rabba yarbi dia, tapi kalau Rabba yurabbi itu tarbiyah murabbin lain. Cuma kulihat memang kalimah Rabb ni dia lebih dekat digunakan kalimah mendidik mengasuh. Mendidik mengasuh. Tapi Rabb juga akan maksud dengan maksud tuan. Tuan Rabb boleh maksud tuan. Maksud, dan kalau kita ambil maksud tu Allah Ta'ala tuan kepada seluruh langit dan juga sesiapa yang di langit dan di bumi. Rabb ni juga kalimah Malik, maksud raja. Okey. Maksud dalam kisah surah Yusuf lah.
Bila Nabi Yusuf AS berbual dengan orang yang kena masuk penjara tu kan. Kan Nabi Yusuf AS dia disebut pada lelaki tu amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Ataupun salah seorang kamu berdua ni, Tuhan dia, bukan tuan dia tu raja dia akan beri minum pada dia arak. Adapun seorang lagi akan disalib dan juga matilah, seorang mati. Jadi kalimah Rabb digunakan. Ini kalimah yang digunakan zaman berkenaan. Rabb tu Malik, atau pemilik atau raja lah. Pemilik atau raja. Bila disebut tentang antal haqqu, engkau lah al-haq, itu yang wajib wujud. Apa yang disebut sebagian lah ni kaedah kefahaman. Sebahagian para ulama dia kata maksud dia engkau benar adalah maksud dia tak siapa yang boleh benar untuk wujud kecuali engkau. Dan asal dia daripada min al-haqqu syai', apabila satu benda tu tetap dan wajib. Macam surah Az-Zumar ayat 19, afaman haqqa alaihi kalimatul azab, adakah orang yang telah benar ke atasnya kata-kata azab. Okey, dan surah Sajadah ayat 13, lakin haqqal qaulu minni, akan tapi benar kata-kata daripadaku. Itulah sabit la wajib. Ini sifat bagi Allah Taala secara dengan hakiki dan khususiyah, dan tak harus untuk siapa yang lain. So, tak boleh siapa mengatakan akulah al-haq. Okay. Kerana kewujudan Allah Ta'ala bagi dirinya tidak didahului oleh ketiadaan dan takkan didatangi oleh ketiadaan. Adapun selain Allah Ta'ala, daripada apa yang dikatakan pada ini nama ni, dia didahului dengan ketiadaan. Siapa saja tak kira. Hatta arash ke, hatta syurga neraka ke, hatta para anbiya ke, semua sekali dari tiada kepada ada. Tiada kepada ada. Dan harus padanya untuk disusuli dengan ketiadaan. Dan wujud ini daripada yang mewujudkan, bukan dengan diri sendiri. Dengan ambil ini, dia kata memang kembali al-haqqu ni kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi maksud dia tak ada lain. Dan kemudian disebut tentang pertemuan liqa'una haqqun, liqa'uka, pertemuan kita dengan Allah Ta'ala adalah benar. Dia kata adalah gambaran tentang keakhiran kita nanti. Keadaan kita nanti dengan nisbah kepada balasan kita di atas amal yang kita buat. Amal yang kita buat, balasan dia akan dibalas di sana. Jadi kita nak iman hari akhirat. Ya. Dan sa'ah tu adalah sa'atu haqqun. Sa'ah tu adalah benar. Itu kiamat. Ya, asalnya sa'ah ni adalah satu detik atau satu potongan daripada masa. Akan tapi apabila telah tiada di sana, okey, dia kata asal kalimah tadi disebut ni tu. Di awal, mana detik bagi berlakunya pemusnahan alam ini. Okey. Dan kalau kita lafazkan kalimah haqqun tu, al-haqqu ni, pada perkara ni kesemuanya maknanya adalah yang tidak pasti jadi. Okey. Mana kalau kita letak al-haqqu kita gunakan al-haqqu kepada nama-nama benda tersebut. Kiamat ke, syurga neraka ke sebagainya. Maksud dia yang pasti berlaku. Okey. Dan perkara yang mesti untuk dipercayai. Dan pengulangan al-haqqu dalam ayat tadi beberapa tempat daripada sudut penegasan. Okay. Dan juga membesarkan dan mengagungkan terhadap urusan tersebut. Okay. Laka aslam tu aku kepada engkau aku berserah, dia kata mana aku maksud dia turut menurut mengikut tunduk. Dan dengan engkau aku beriman, itu aku percaya. Kepada engkau aku bertawakal, itu aku serahkan urusanku. Kepada engkau aku kembali, itu ana betul, itu aku kembali. Kepada engkau aku berhakim ataupun mengadukan membuat aduan. Maksud dia bila hujah datang sebagainya kan. Ini aku lari pada engkau untuk penyelamatan. Kepada engkau aku berhukum, itu serahkan akan keputusan bagi segala yang akan terjadi. Ya. Bahkan dia dalam Zumar ayat ke-46 Allah nyatakan anta tahkum baina ibadika. Allah Taala sebutkan tentang kata-kata orang yang berdoa Allah Taala, dia kata engkau yang menghukum di antara hamba-hamba engkau fi makanu fi yakhtalifun, pada apa mereka dahulu bercanggahan. So Allah Taala akan putuskan.
Okey. Kat dalam ayat ini dia kata apa, dalam telah berlalu okey. Bila kita sebutkan Nabi katakan faghfirli, faghfirli. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, maka hapuskanlah apa aku telah buat dahulu, aku buat terkini, dan apa aku sembunyi, apa yang aku zahirkan. Anta ilahi, engkau lah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan tiada ilah kecuali engkau. Ni kadang-kadang ada confusion berlaku pada semua setengah orang. Dia kata kalau sekiranya apa nabi ini apa dah maksum, dan kenapa masih minta ampun. Dia perbuatan apa minta ampun kan. Kita dah bincang ketika apa Nabi sebut berkenaan dengan masalah gugur dosa daripada seorang tu bila berwuduk dan sebagainya lah. Okey. Dan kita sebutkan harus untuk berlaku perkara kecil. Kan? Perkara kecil boleh berlaku. Sebab macam kita kata apa yang kesilapan para anbiya dijadikan untuk panduan umat. Itu memang boleh berlaku. Tak ada, kita tak boleh nafikan, memang boleh berlaku. Cuma apa kita kata yang bila dia minta ampun macam ni kan, apa istighfar apa yang ni untuk menjadi ikutan kepada umat masing-masing. Para anbiya sendiri memang maksum. Tapi untuk mengajarkan umat dia, maka mereka akan suruh supaya semuanya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang kita kata ajaran para anbiya semua sekali. Walaupun tak berdosa pun tetap kita buat. So benda ni akan menaikkan darjat. Istighfar kepada Allah Taala, antara kelebihan dia macam datang tentang kisah orang yang masuk syurga dalam keadaan dapat syurga lebih tinggi daripada apa yang patut dapat. Bila tanya, sebenarnya anak minta ampun kepada dia, untuk dia. Minta ampun untuk dia, anak dia minta ampun. So itu yang kita faham dari segi masalah kaedah tu memang macam tu. Sebab tu kita gesalah, galakkan untuk seorang tu kalau boleh dia memperbanyakkan istighfar. Istighfar diperbanyakkan. Hatta Nabi sendiri SAW nak tunjuk pada umat baginda sendiri istighfar pada tiap pagi kan, tiap hari, dan dia kata 100 kali. Setengah kata 70 kali. Semua tu nak membayangkan banyak kali Nabi SAW menzahirkan perbuatan minta ampun walaupun Nabi tidak berdosa. Ini kena jaga-jaga sikit. Sebab para anbiya maksum tapi pun minta ampun, apalagi kita yang tidak maksum, patut lebih kuat lagi kita minta ampun. Walaupun kita tahu benda berkenaan Allah Ta'ala jadikan kelebihan semua dari sisi Allah Ta'ala. Amalan kita boleh cuba nak buat, tapi untuk menjadikan dia sebagai penyelamat kita atau penaik darjat kita, itu adalah pilihan Allah Ta'ala. Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan seterusnya dia kata wa Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata kana Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, idza qama min al-laili, bila bangun pada waktu malam, dari malam atau pada malam, iftataha salatahu, baginda akan buka solat baginda dengan apa? Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhan bagi Jibril, wa Mikaila, wa Israfila, ya, ya Allah, dan Tuhan kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Ini sebutan nama para malaikat ni sebagai apa? Sebab penyandaran Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Mereka ni, makhluk Allah Ta'ala ni, semua disebutkan sebagai malaikat yang hebat. Kan? Macam kita kata Mikail terkenal sebagai menjaga rezeki, Israfil memegang sangkala, Jibril yang bawakan wahyu kepada para anbiya. Jadi kita kata besarlah kan, kedudukan. Dan ini cara pemujian dan pujian kepada Allah Ta'ala dengan sebutan apa yang diciptakan. Hebat benda yang dibuat, tapi dalam masa yang sama benda tersebut bukan tadi sekejap. Okey. Jadi dia kata maksudnya dimulakan dengan ya Allah Tuhan kepada Jibril. Tuhan pada Mikail. Disebut pada tu malaikat-malaikat ni khususkan kerana pemuliaan bagi mereka, kerana dengan mereka ni jadi teratur akan kewujudan alam ni. Dan apabila Allah Ta'ala tegakkan mereka
pada itu. Jadi Allah Ta'ala yang jadikan kedudukan mereka. Dia sebut kan Jibril AS untuk wahyu, yang satu untuk rezeki, satu lagi untuk menunjukkan sang kala. Okey. Okey, dia kata itu, dia kata Fatirus samawati wal ardi. Fatir yang mengadakan, yang menjadikan sesuatu dia tiada kepada ada. Dia kata kalimah khalaqa boleh masuk dengan qaddara. Tapi kalau fatara menjadikan satu wujud. Okey, yang mewujudkan akan seluruh langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadati, yang mengetahui akan perkara yang gaib serta yang disaksikan. Gaib dia tahu, yang disaksikan pun dia tahu, ya. Yang fatir ni yang mengadakan, yang memulakan penciptaan langit dan bumi. Ya. Dia kata alimul ghaibi wasyahadati, gaib adalah apa yang hilang daripada mata kita. Syahadah ni apa yang kita dapat saksikan. Tuhan dia sebenarnya adalah yang mengetahui dia adalah sebenarnya Allah Ta'ala saja. Kita zaman kita sekarang ni ada masalah kan, bila orang ramai duk belajar berkenaan dengan tajuk hadis akhir zaman, ada orang yang menyangka bahawa dia boleh teka bila nak jadi. Ada orang tu kata tak lama lagi akan runtuh, tentera yang serang Kaabah akan ditenggelamkan. Seorang ni kata tak lama macam ni. Semua sekali. Banyak orang kan, ustaz pun ada, bukan ustaz pun ada. Semua nak merasakan diri mereka ni berhak dan layak untuk bercakap mengenai agama ikut kehendak masing-masing. Ini sangat bahaya sebenarnya. Masuk balik pada asal, kalau kita nak fahamkan benda ni tidak memestikan kita meletakkan pengetahuan sampai lah ada kata bulan 7 akan jadi sekian. Doa istiftah betul. Itu yang saya sebut tadi pasal doa istiftah pada waktu malam atau solat malam ni banyak. Doa istiftah dalam solat malam adalah sangat banyak. Banyak yang doa-doa yang datang daripada Nabi SAW. Sebenarnya doa yang istiftah ni yang datang ketika solat malam, yang didengar oleh para sahabat ketika Nabi tengah solat. Itu tapi yang macam saya kata, yang betul-betul ditanya oleh sahabat ketika diam antara takbir dengan bacaan, itu adalah apa yang ditanya oleh Abu Hurairah anhu kepada Nabi. Nabi berhenti atau diam sebentar di antara takbir dengan bacaan surah, bacaan Fatihah. So dia kata apa Nabi sebut. Nabi pun ada kata Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Allah jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahanku. Macam mana sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. So itu sampai habis lah. Sampai habis doa tersebut. So yang itu yang paling kuat lah sebenarnya. Tapi yang lain-lain ni kita baca ni semua ni adalah doa istiftah. So kita boleh ambil mana satu kita nak, bahkan kita tukar-tukar. Tukar hari ni baca sekian, besok ada sekian, supaya kita dapat sedar balik pengertian-pengertian apa yang kita baca. Sebab memang berlaku zaman kita sekarang ni, bila kita belajar baca, buat rutin harian, baca istighfar kan, astagfirullah. Kadang-kadang benda tu lafaz mulut tapi hati tak ikut. Betul, kadang-kadang mempelbagaikan bentuk bacaan doa ataupun surah-surah sebagainya ditukar-tukar. Itu adalah sangat elok, sangat bagus. Baik. Okey, dia kata alimul ghaib syahada anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun. Engkau yang akan menghukum di antara hamba-hamba engkau pada apa mereka padanya bercanggahan. Kita bercanggahan banyak benda, Allah Ta'ala akan hukum nanti kita hari akhirat nanti. Ihdini, dia tunjukkanlah aku lima khtulifa fihi minal haqqi biiznik. Tunjukkanlah aku kepada apa mereka bercanggahan padanya daripada kebenaran dengan izin engkau. Mana tunjuk aku kebenaran di antara apa benda mereka perbalahkan. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. So engkau memberi hidayah kepada siapa engkau kehendaki ke arah jalan yang lurus. Okey. Tunjuk aku tunjukkan. Mana pasal diorang bercanggahan. Semua cakap macam, tapi Nabi minta Allah Ta'ala biar dia yang tahu akan benda berkenaan. Okey. Kemudian ini terakhir ke? Okey kan. Ada lagi. Jadi setakat ni ada soalan tak? Enggak, sebelum kita masuk kepada apa yang doa istiftah Ali ni. Istiftah Ali ni yang menjadi kontroversial kepada
banyak orang. Sebab dia actually orang kita Malaysia ni bila beramal dalam mazhab Syafi'i, dia orang ambil separuh je daripada doa yang Ali SAW, Ali radhiyallahu anhu ambil daripada Nabi SAW. Ali radhiyallahu anhu ambil daripada Nabi SAW. Dia cuma ambil separuh je. Orang kita ambil separuh lagi daripada bahagian hadis yang lain. Allah Alam, tapi pasal kes dia kerana Nabi tak pernah tetapkan salah satu di antara bacaan, maka ada setengah para ulama berpendapat bahawa dia layak untuk berijtihad sendiri, pilih mana doa yang dia suka. Walaupun kalau kita kata kita kekalkan diri kita dengan apa yang Nabi tetapkan, lebih baik daripada kita sibuk untuk kata kalau Nabi dah tak tentukan salah satu saja, maka boleh buat apa saja. Contoh macam apa Nabi pernah baca. Ini faham bila Nabi baca Fatihah, kemudian surah apa Nabi baca. Kan Nabi tukar-tukar. Tak pernah Nabi kekalkan satu bentuk. Lepas tu tak ada orang boleh kata dia misal apa tengok buaya ke. Tak ada. Dia kena tahu bahawa sebutan kalau contoh macam kalau dia buat satu benda untuk dapat satu benda. Nabi SAW tak pernah pun kata kena dapat sedemikian. Dapat macam tu. Nabi cuma sebut baca apa yang mudah. So baca mudah lah. So jadi ada orang diingat kalau dia boleh dengan Nabi tak tentukan masalah satu di antara bacaan. So dia boleh buat satu lagi. Ini masalah dia buat satu lagi. Dia bukan masalah dia panggil apa? Ni saya perasan saya nampak perbuatan rekaan doa, rekaan zikir harian tu kadang-kadang ada orang tu mengkiaskan diri dengan Nabi SAW. Dia kiaskan kalau Nabi boleh buat, dia boleh buat. Kalau Nabi buat maksud macam ni, kalau dia buat maksud macam ni pun lebih kurang sama. Sedangkan dia lupa macam kedudukan Nabi tadi, dia adalah sebagai wakil kepada Allah Ta'ala yang memberikan syariat. So, sebab apa Nabi cakap itu adalah wahyu. Adapun apa kita faham belum tentu lagi benar. Itu kena jaga-jaga sikit. Cuma ala kuliah dia macam yang sering kita dengar bacaan orang Melayu, dia kan ada ambil bahagian awal daripada doa ini. Doa istiftah yang Nabi SAW ajarkan baca didengar oleh Ali bin Abi Talib. So yang faham okey. Ya. Okey. Daripada Ali daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kita Rasulullah SAW annahu kana idza qama ila salati, baginda SAW dahulu bila baginda bangun kepada solat. Ini istiftah lah. Qala baginda SAW berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fattara as-samawati wal arda samawati wal arda hanifa. Kita aku hadapkan wajahku kepada yang mengadakan, mencetuskan akan ciptaan langit dan juga bumi. Hanifa dan keadaan tulus. Hanif ini tulus Dia kata hadis ni kila maknahu ma'ilan, condong ke arah agama yang lurus Okey, maksud dia hanif kan hunafa kan. Jadi maksud dia kalimah ni hanif tulus, bersih. Ibrahim tu kan dia dikatakan hanif kan, kerana tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so jadi kata-kata mula Nabi terus Allah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan atau mengadakan seluruh langit dan juga bumi dalam keadaan bersih. Okey. Wa ma ana minal musyrikin, tidak aku masuk di kalangan orang musyrik. Aku bukan termasuk di kalangan orang musyrik. Okey. Maksud dia apa aku hadapkan wajahku kepada yang okey. Menyimpang, Hanif kita kata menyimpang daripada semua yang disembah kecuali Allah Ta'ala. Okay. Kemudian inna solati, solatku, wa nusuki dan juga ibadat. Okay. Ibadat ni apa, nusuk ni maksud dia, asal pertama asal kalimah solat kita faham. Kemudian bila nusuk ni dia asalnya adalah maksud ibadat yang kita buat untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil kalau contoh macam banyak yang dari segi fizikal dibuat ketika pelaksanaan haji atau umrah lah. Kita tawaf, kita sa'i, kita bergerak ke Mina, bergerak ke Arafah, bergerak balik ke Mina, bergerak ke Muzdalifah. So semua pergerakan tu semua tu adalah dipanggil sebagai nusuk. Nusuk. Nusuk.
Ya, ada kata apa tapi kalimah nusuk ni apa boleh kena kepada ibadat secara umum ataupun boleh kena kepada khusus itu ibadat haji dan umrah. Haji dan umrah okey. Dia kata semuanya solatku nusuki solati wa nusuki wa mahyai dan kehidupanku. Okay, mahya itu kehidupan dan kematian. Wa mati dan kematianku. Mahyai wa mati dan kematianku. Kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin, milik Allah atau untuk Allah pentadbir sekian alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk di kalangan orang-orang Islam. Allahumma, ya Allah, antal maliku, engkau lah malik, raja. La ilaha illa anta, tiada ilah kecuali engkau. Tiada ilah, la ilaha illa anta, tiada ilah kecuali engkau. Tiada ilah kecuali engkau. Okay. Dia kata apa, tiada ilah kecuali engkau. Dia kata anta rabbi wa ana abduk. Engkaulah Tuhanku, takbir urusanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba engkau. Engkau Tuhan aku hamba engkau. Zalamtu nafsi, aku telah aniaya diriku. Wa taraftu bi dzambi, dan aku mengaku dengan mengiktiraf tarafa maksudnya mengiktiraf, mengaku bi dzambi, dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunkanlah untukku. Dunubi jami'a, dosa-dosaku kesemua sekali. Innahu, sungguhnya la yaghfir dzunuba, tidak mengampunkan dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq, doa, dan pandulah selain daripada ampunkan, maka pandulah aku ya, li ahsanil akhlaq, kepada sebaik-baik akhlak. Pandulah aku kepada sebaik-baik akhlak. Sebaik-baik akhlak. Maksud dia apa? Maksud dia yang paling elok, paling sempurna, paling afdal. Dia dan yang itu maksud dia adalah akhlak yang betul dan juga tertahan daripada yang buruk. Terhenti daripada yang buruk. Sampai kepada yang baik tapi berhenti pada yang buruk. Okey. Ada kata akhlak yang baik, yang terbaik ni adalah melaksanakan semua hak Allah, hak hamba. Ada yang ada yang bersih daripada kependerhakaan, bersih daripada penderhakaan. Ada kata baik akhlak ni adalah engkau beri pada siapa yang sekat engkau, dan kau maafkan kepada siapa aniaya engkau. Imam Muslim Ahmad sebut berkenaan dengan kau berikan siapa yang haramkan kau, tak bagi engkau, tapi engkau maafkan pula siapa yang menganiaya engkau. Ya. Yang Allah telah memakbulkan doa Nabi itu, pada itu minta dipandu pada sebaik akhlak dan dihimpunkan untuk baginda daripada apa yang terpecah pada sekian alam. Sehingga Allah Taala kata pada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau adalah atas, engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, berada di atas akhlak yang agung. Okey. Akhlak yang agung. Okey. Itu maksud dia. Jadi dan dalam dalil ini juga, dalam hadis juga dalil bahawa kalau kita rasakan diri kita ni akhlak tak elok lagi, maka mintalah kepada Allah Taala untuk baiki akhlak kita. Cuma kadang-kadang Allah Taala berikan panduan dan sebagainya, buat kita tidak jelah. Okey. Kemudian la yahdi, tidak memberi hidayah di ahsaniha, kepada yang terbaik di antara akhlak, illa anta, kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan alihkan daripadaku yang buruknya, akhlak yang buruk. Akhlak-akhlak yang buruk, ya. Kita kerana apa? La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tak boleh takkan mengalihkan daripada aku yang buruk daripada akhlak kecuali engkau. Kemudian labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daika, ini adalah kalimah yang digunakan untuk seruan, jawapan bila dipanggil. Dia kata qala ulama, berkata para ulama, makna labbaika ai ana muqimun ala ta'atika. Iqamata makna aku tetap di atas mentaati engkau, satu demi satu. Mana setiap kali engkau suruh apa, aku akan buat. Itu labbaika. Kemudian sa'daika dikatakan apa?
Okey, dia kata sa'daika maknanya musa'adatil amrika. Aku akan bantu kepada urusan kau. Satu demi satu. Takkan aku berhenti. Labbaika tu sahut untuk dia buat. Sa'daika tu menolong atau membantu apa yang orang tu nak. Apa yang orang nak, kita akan tolong. Apa yang kita atas kita buat. Tanggungjawab atas kita buat. Tanggungjawab yang Allah Taala nak apa Allah Taala tuntut kita apa kena kepada orang lain kita tolong. Kepada lain kita tolong. Kepada diri kita laksanakan. Tapi labbaik wa sa'daika ni lebih kata-kata yang boleh digunakan ketika dipanggil lah. Kadang-kadang para sahabat Nabi dipanggil pun dia kata labbaik ya Rasulullah, labbaika. Sahut demi sahut, aku menyahut engkau satu demi satu. Sa'daika tu aku akan bantu engkau satu demi satu. Okey. Memang apa labbaika wa sa'daika. Labbaika wa sa'daika. Labbaika, dan dia labbaika tu dia mesti sentiasa ada apa? Ada dalam keadaan apa panggil apa, ada mudhaf diidhafahkan ke ka tu kan. Sa'daika macam juga. Dia dua-dua ni adalah dipanggil sebagai masdar. Dalam dia ada apa macam ni ulabbi labbaika wa usilu sa'daika. Maksud dia apa aku bantu kau. Aku buat apa yang aku kena, aku tolong apa yang kau nak. Tu maksud dia. Dia kata labbaika wa sa'daika, aku sahut seruan kau dan juga aku laksanakan aku perintah kau. Wal khairu kulluhu bi yadik. Dan wal khairu kulluhu fi yadik. Dan kebaikan itu kesemuanya di tangan kau. Apa kebaikan datang semua daripada kau. Wasyarru laysa ilaika, dan keburukan tidak kembali kepada kau. Dan ni dalil bahawa tidak disandar kepada Allah Taala apa-apa perkara yang tak layak, kan? Yang tak elok, yang tak sepatutnya. Contoh macam orang sesat apa atau bukan kita sebut lain itu memang tak sebutkan sendiri. Yang kita kata penisbahan contoh macam dia buat jenayah, dia kata jenayah saya Allah Taala yang suruh, Allah Taala yang tentukan saya buat. Ni tapi bila cakap macam tu dia maksud tu bahaya. Sebab apa? Sebab kalau kita lafazkan dengan keadaan yang salah, kita akan seolah menyalahkan Allah Taala tak beri kita hidayah. Dan buruklah syar tu takkan dikembali Allah Taala. Okey. Ana bika wa ilaika. Ana bika wa ilaika. Aku denganmu. Ana bika wa ilaika. Kan dia. Dia tak disandar kepada Allah Taala apa keburukan Ana bika wa ilaika. Jap. Ana bika wa ilaika. Aku buat benda, aku laksanakan demi kerana engkau dan juga perbuatan aku kembali kepada engkau. Aku wujud ni dengan sebab engkau dan aku kembali kepada engkau. Tabarakta wa ta'alaita, maha berkat engkau dan maha tinggi engkau. Maha berkat dan maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Aku minta ampun kepada engkau. Aku minta ampun engkau dan juga aku bertaubat kepada engkau, kembali kepada engkau. Okey, ini yang dalam ketika istiftah. Wa idza raka'a, dan bila baginda rukuk, qala baginda berkata, ini sambung kemudian insya-Allah. Disambung ni doa-doa dia. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Dekat chat tu ada, tapi saya tak pasti kalau Ustaz dah baca tu belum. Kat mana Dekat chat. Oh ya, atas tu baca dah, yang chat tu baca dah. Tak, yang pasal hadis Aisyah tu. Macam mana? Hadis Aisyah. Hadis? Aisyah, sekejap, saya bacakan. Ustaz, hadis Aisyah ini adalah doa istiftah kan? Betul. Oh itu baca dah. Dah. Okey, baik. Baca dah. Jawab dah tadi. Setakat tu tak ada dah. Okey, tak ada, kita berhenti sini lah. InsyaAllah sambung kemudian. Okey, tapi benda ni amalkanlah. Siapa dah belajar, boleh start amalkan dah berkenaan dengan doa istiftah ni ataupun cara solat malam yang Nabi SAW tunjuk kepada kita, yang para sahabat rekod pada kita perbuatan Nabi solat. Yang kita terutama dalam PKP ni, waktu-waktu kita perlukan sangat, Allah Ta'ala lapangkan dari kita kesempitan, bangunlah solat malam. Ini antara jawapan yang utama untuk mendapat bantuan Allah Ta'ala. Bangunlah seperti akhir malam dan solatlah dan doalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Banyak orang berikan solution yang tak patut. Macam solution yang kata apa, suruh buat solat hajat lah, baca yasin dan sebagainya. Itu bukan daripada Nabi SAW. Yang Nabi saran kepada kita, seperti akhir malam, bangkitlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.